Satu, dua, tiga. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashab nizam sya'ullah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadam mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifarat istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa rukubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memuliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita, kemudian Tuan Bilal pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah bab tauhid ataupun bab akidah. Masih lagi dalam pembahasan berkenaan kudrah. Kudrah kan? Muka surat apa tu? 177 syarahnya. Baik, kita lihat syarah. Syarah di mana huraian lah. Huraian yang lebih terpinci lah berkenaan dengan kudrah ini. Kudrah artinya kuasa. Kuasa ataupun berkuasa, daya upaya ataupun mampu. Manakala maksud sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bahawa Allah Taala berkuasa ataupun berupaya menjadikan sesuatu yang sepatutnya ada dan berupaya atau berkuasa mentiadakan sesuatu yang sepatutnya tiada. Sepatutnya tiada. Kalau dalam bahasa Arab tu dia sikit ada perbezaan definisi lah. Kalau dalam bahasa Arab dia kata satu sifat yang wujudi ataupun subuti, yang berdiri, yang qaim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya sifat tadi mewujudkan, mengadakan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu. Ijad wal i'dam, mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Mana kudrah ini satu sifat yang subuti, sifat yang tetaplah, ataupun wujudi yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ta'rif dalam bahasa Arab lah. Dia terperinci sikit ta'rif dia.
Sifatun wujudiyatun al-qa'imatun bizatillahi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib, yang wujud, yang berdiri pada zat Allah taala, yang menjadikan sesuatu dan mentiadakan. Ijad wal idam. Gitu. Baik. Kalau di sini disebut manakala sifat masuk sifat kudrah bagi Allah Taala ialah bahawa Allah Taala berkuasa ataupun berupaya mengadakan sesuatu yang sepatutnya ada, dan berupaya atau berkuasa mentiadakan sesuatu yang sepatutnya tiada. Ijad wal idam lah. Ijad wal idam. Alif jim ya dal. Ijad, alif ya jim alif dal, ijad wal idam. Ain dal alif mim, idam, mentiadakan. Dengan berkata lain, Allah Ta'ala berkuasa menghidup dan mematikan. Dia berkuasa menghidupkan, mematikan sesuatu, mengkaya dan memiskinkan. Dia nak jadi seorang itu kaya boleh, dia nak jadikan orang itu miskin boleh. Kemudian dia boleh menghinakan, memuliakan. Dia nak muliakan seorang itu, dia boleh muliakan. Dan kalau dia nak hinakan, anytime lah, dia boleh menghinakan seseorang. Kemudian dia boleh menyakitkan dan menyembuhkan. Allah juga berkuasa membodoh dan memandaikan. Membodoh maknanya mencerdikkanlah. Mencerdikkan dan juga memandaikan seorang. Membodoh, memandaikan. Baik. Artinya Allah Ta'ala berkuasa berbuat apa saja. Ialah berkuasalah. Namanya kudrah. Di mana kalau sebut dalam kitab lain, ta'aluk sifat kudrah itu ala kulli mumkinat, kata. Ta'aluk sifat kudrah Allah Ta'ala itu di atas setiap mungkin. Ala kullin mumkinat, di atas setiap mungkin. Mungkin ialah alam lah. Mungkin ialah ma siwa Allah, barang yang selain Allah Ta'ala itu dikatakan mungkin. Mim ataupun MUM KIN, mungkin. Mungkin, bukan mungkin. MUNGKIN itu bukan. Itu mungkin. Ni mungkin. Mim kap nun mungkin. MUMKIN mungkin. Mana mungkin ialah alam. Barang yang selain daripada alam, barang yang selain daripada Allah Ta'ala itu dikatakan alam ataupun mungkin. Benda yang harus. Jadi Allah Ta'ala harus menjadikan alam, menjadikan kita semua adalah harus dengan Allah Ta'ala. Dan dia berkuasa menjadikan alam, menjadikan diri kita ataupun menjadikan mungkin. Jadi Allah Ta'ala berkuasa berbuat apa saja. Allah yang apa yang Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala berupaya untuk menjadikannya. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, dia kata, walau syaa Allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan jikalau Allah Ta'ala berkehendak, walau syaa Allah la zahaba, nescaya dia boleh menghilangkan sam'ihim, mana pendengaran kamu, wa absarihim, dan penglihatan kamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah Ta'ala itu atas sesuatu itu maha berkuasa. Maha berkuasa. Dan berkuasa itu tidak mana berkuasanya tiada had lah. Tiada had. Macam kita kan, kita berkuasa ada had. Ada benda walaupun kita berkuasa, tapi ada benda yang kita tak boleh buat walaupun orang itu berkuasa. Kita berkuasa untuk makan, minum, tapi siapa yang menjadikan beras? Siapa yang menanam beras? Siapa yang menjadikan beras, menanam beras? Siapa yang menuai beras? Kita tahu makannya lah. Masak, beli beras kat pasar raya kan, dan kampik tu buat balik rumah, masak lah. Macam tu. Tapi yang bahan mentah tu siapa yang cipta? Allah Ta'ala kan. Tiga benda lain lah. Kita berkuasa untuk memasak pelbagai jenis masakan. Masak lemak, cilapi, masak asam pedas kan, masak BBQ lah, macam-macam lah. Tapi bahan mentahnya daripada mana? Bahan mentahnya daripada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala jadikan bahan mentah dia.
Tak ada bahan mentah dia, kita pun tak tahu guna nak makan. Ikan kalau tak ada dalam laut tu, apa kita nak makan? Contohlah dalam laut tu habis ikan. Tak ada ikan, satu ikan pun tak ada dalam laut tu. Kemudian kita nak makan? Makan masih. Ikan di lautan tak ada, kata binatang di daratan semua tak ada, lembu, kambing, ayam semua tak ada. Pencen lah, semua pencen. Kan? Asyik nak bagi manusia makan kan? Kami pun pencen lah. Berhentilah kata. Mana berhenti tu tak ada lagi lah. Siapa benda nak makan? Sayur-sayuran pun tu juga tak ada. Apa yang kita tanam semua tak menjadi. Tanam kubis tak jadi, tanam benih tak jadi, kacang panjang tak jadi, terung tak jadi, kan? Apa kita tanam semua tak jadi. Siapa benda nak makan? Jadi maknanya asalnya daripada bahan mentah yang dicipta oleh Allah Ta'ala jugalah. Walaupun kita yang memasak, kan? Kita yang masak, kita yang menyang, kan? Kita tambahkan dia punya ramuan-ramuan dia. Kita yang menghidam, kita yang mencedok, tak? Dan lepas tu masuklah mulut makan. Alhamdulillah. Okey. Selagi mana rezeki adalah. Tak ada rezeki tak adalah. Bila tu. Baik. Jadi hakikatnya kekuasaan Allah Ta'ala tu tidak terbatas. Kita yang terbatas. Ada had dan tempoh tertentulah. Kekuatan yang kita ada pun ada had dan tempoh. Mula-mula kita hidup dulu dalam keadaan baby lahir ke dunia. Tidak ada kemampuan apa-apa kan. Lemah. Hanya bergantung pada ibu lah. Ada orang bagi sayangkan kita, maka dapatlah kita hidup. Kalau ibu kita tak bagi sayangkan kita, tak dapatlah hidup. Mungkin dah mati kan. Dah kembali ke alam barzakh. Disebabkan kasih sayang Allah Ta'ala bagi pada ibu kita, hiduplah kita. Membesar, kan? Besar sampailah kita ada kekuatan lah. Kekuatan jasmani minda, kan? Kita boleh angkat benda berat, kita boleh angkat. Dan satu hari nanti kekuatan tu akan ditarik semula lah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah kita lemah semula. Mata pun dah mula kabur, tak nampak. Telinga pun dah kurang dengar. Mulut pun cakap pun kadang tak obeh. Nak naik tangga pun kadang sakit lutut, ke pinggang. Buat kerja sikit kan dah somput, naik tangga somput. Itulah mana nikmat tu dah mula ditarik oleh Allah Ta'ala sikit demi sikit. Baik. Sebab apa? Kita semua adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala saja. Baik. Sebenarnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumin fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi allazi yu'minuna billah wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Maksudnya, Qul, kata oleh Muhammad, ya ayuhannas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ni adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. Allazi lahu mulkus sama, yang baginya yang kembalinya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tu allazi yang baginya Allah Ta'ala tu kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan sembah melainkan dia, yuhyi wa yumit, dia hidup dan mematikan. Dia hidupkan, mematikan. Aminu billah, dan berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala. Oleh itu berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala, wa rasul, dan rasulnya, an-nabi ummi, yang nabi yang ummi tidak tahu membaca dan menulis, yu'minu billah, beriman dengan Allah Ta'ala, wa kalimatihi, dan kalimatnya, wattaba'uhu, kalimat mana perkataan-perkataan lah, firman-firman Allah Ta'ala. Kalimat ni firman Allah Ta'ala lah, kalimat, perkataan-perkataan. Oleh itu la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kat sini pun dah terang jelas lah. Disebut apa?
La ilaha illahu yuhyi wa yumiit. Nampak? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumiit, dan mematikan. Nampak? Kat situ dah teranglah jelas ayat tu. Kemudian ayat di belakang pula, allazi khalaqani wa fahuwa yahdin wallazi huwa yutimuni wa yaskin wa iza maritu fahuwa yashfi wallazi yumituni summa yuhyin wallazi atma'u ay yaghfirli khati'ati yaumiddin rabbi habli hukman wa halhiqni bis salihin. Surah Asy-Syu'ara ayat 78-83. Maksudnya allazi khalaqani, dan dialah Allah Ta'ala itu yang menciptakan aku. Allazi khalaqa, khalaqa kan menjadikan. Dialah Allah Ta'ala menjadikan aku, fahuwa yahdin, dan dia juga yang memimpin, beri petunjuk lah. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan dialah yang bagi petunjuk pada kita. Tapi petunjuk tu pun kita kena usaha lah. Kalau hanya sekadar orang kata menung gitu kan, harap petunjuk dari Allah Ta'ala, memang tak datanglah petunjuk kan. Hanya berpeluk tubuh macam tu, menunggu petunjuk daripada Allah Ta'ala, memang tak dapatlah petunjuk. Dia kena usaha lah, usaha belajar, mengaji kan, talaki, berguru kan. Allazi khalaqani fahuwa yahdin, dia yang menciptakan dan memimpin akan aku, memberi petunjuk lah, yahdin. Wallazi huwa yutimuni wa yaskin, dan dia Allah Ta'ala itu yang memberi makan akan aku, wa yaskin, dan beri minum. Nampak? Dia yang beri makan dan beri minum pada kita lah. Walaupun zahiriatnya kita yang makan, kita nampak kita yang makan, kita yang masak, kita yang urus, kita pergi pasar, kita tanam. Kalau seseorang kita yang tanam. Kalau ikan tu kadang kita yang ternak ikan. Ayam kadang kita yang ternak ayam, kita ternak itik, kita ternak kambing dan sebagainya. Nampak? Zahiriat kan memanglah dapat kita yang uruskan. Hakikatnya Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita rezeki pun takkan ada juga. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak berkembang juga kita punya itik kita tu. Itik kita, kambing kita, lembu kita, ayam kita, kalau Allah Ta'ala tak bagi izin, tak berkembang juga. Habis macam tu lah. Dah habis, dah sembelih, mati semua dah tak ada lah. Nampak? Dia Allah Ta'ala bagi baka yang baru kan, anak-anak dia. Itu nampak berkembang lah. Mana itu semua urusan Allah Ta'ala. Wallazi huwa yutimuni wa yaskin, dan dialah yang beri makan akan aku, dan dia juga bagi minum akan aku. Zahirian nampak kita yang minum, kita yang masak air, kita yang buat air, teh tarik dan sebagainya. Wa iza maritu fahuwa yashfi, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bila aku sakit, dialah menyembuhkan. Siapa menyembuhkan? Allah. Tapi dengan syarat usahalah. Tak ada orang kata berpeluk tubuh, dah lah sakit peluk tubuh macam tu je. Tak ada nak pergi klinik, tak ada pergi hospital, tak ada nak makan ubat kan. Hanya orang kata berserah diri kepada Allah Ta'ala saja pun tak akan pulih juga, tak akan sembuh. Tak kisahlah janji kau makan ubat klinik ke, ubat tradisional ke kan, air kelapa ke kan, air kelapa ke, air apa benda lah, janji boleh membantu kan, insyaAllah. Walaupun hakikat sebenarnya menyembuhkan Allah Ta'ala. Wa iza maritu fahuwa yashfi, dan bila aku sakit dan aku menyembuhkan. Sama ada kita ruqyah sendiri air tersebut kan, kita yalah, kalau orang demam pun tengoklah demam apa, kalau COVID ke kan, apa yang sesuai kan, macam tu. Kena denggi apa yang sesuai. Kalau kena demam meninggi kan, apa agak yang sesuai. Daun betik kan, dulu daun betik kan, masuk ketam, daun betik. Dia ada jual lah kat farmasi pada. Jadi mana usaha lah. Tak usaha tak ada. Wallazi yumituni summa yuhyin,
Dan dia Allah Ta'ala mematikan aku dan kemudian dia menghidupkan aku. Dia mematikan aku tapi dengan dan bukan kita cari jalan untuk mati. Lainlah kalau kita berjihad kepada Allah Ta'ala tu lainlah berperang lawan musuh tu lainlah. Tapi kalau tak ada apa-apa pun saja nak cari mati, tak payah. Itu namanya nak untuk mati katak lah. Sesaja je berlumba tuan-tuan, naik motor dengan menyarap atas motor tu kalau budak remaja, orang bujang tu memang menempah maut lah tu. Banyak budak kadang mati kan accident sebab apa? Berlumba. Islam tak suruh pun kamu berlumba. Kau nak berlumba pergilah dekat tu Lita. Kan kat Lita kau nak berlumba. Ni tak berlumba jalan raya. Tu yang kadang-kadang cium pe jalan raya tu bergulih kan. Betul. Baik, kemudian wallazi atma'u ayyafilari khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat kuharapkan mengampuni dosaku pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Dialah Allah Ta'ala. Allazi itu mana dialah Allah Ta'ala lah. Allazi itu allazi si mausul. Yang maksudnya Allah Ta'ala. Yang sangat kuharapkan mengampuni dosaku. Rabbi habli hukman. Ya Allah Tuhanku berikan aku hikmah. Hikmah ataupun pengetahuan. Wahalik hikmi bisalihin. Dan hubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ikatkan aku dengan orang yang soleh. Perkenalkan aku dengan orang yang soleh. Jadikan aku orang yang bergaul dengan orang yang soleh. Bukan orang-orang yang toleh. Toleh ni orang jahat lah. Kaki maksiat kan. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, surah Al-Imran 26. Qulillahumma. Nampak? Qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul kata oleh Muhammad, Allahumma, ya Allah Tuhanku, malikul mulki, dialah Tuhan yang memberi kekuasaan pada siapa yang dia nak. Tu'ti mulka man tasha'. Dia boleh bagi kekuasaan siapa yang dia nak. Dia boleh bagi seorang itu kekuasaan pada hari itu. Wa tanzi'u mulka mimman tasha'. Dan dia boleh tarik kekuasaan hari itu juga ataupun hari lain lah. Kita kan. Kan banyak orang je tu kadang-kadang. Apalagi kalau nak pilihan raya kan. Pilihan raya orang nampak lah tengok orang berkempen siang malam. Biasa orang pilihan raya ni, orang politik ni, dia yang betul, orang lain pun tak betul. Dia yang betul. Sebab tengok kalau orang politik kalau bercakap, semua dia yang betul, orang lain semua tak betul. Kan? Orang lain semua salah. Sama juga parti lain pun lain, semua parti kan. Yang betul dia, orang lain semua tak betul. Tapi kalau para ulama bercakap kan, dia akan salahkan diri dia dulu, kemudian baru salahkan orang lain. Itu sifat ulama. Ulama dia mengaku silap dia. Tapi kalau orang politik dia tak mengaku silap dia betul je. Itu politik kan. Tapi tak semua orang politik macam tu kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkuasa beri kekuasaan pada siapa yang nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan dia boleh cabut kekuasaan daripada siapa yang nak. Dia boleh bagi kekuasaan hari ini, besok lusa kekuasaan Allah Ta'ala cabut semula. Boleh? Tak masalah. Dia bagi kekuasaan pagi, petang kekuasaan dah tak ada dah. Kan? Dia boleh bagi kekuasaan kan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Kan? Dia boleh kekuasaan siapa nak. Hari besok satu masa dia akan cabut balik kekuasaan tadi. Kalau seandainya orang yang beri kuasa itu contohnya tidak amanah, khianat, kan, salah guna kuasa, macamlah pengkhianatan, akhirnya kekuasaan tadi ditarik semula oleh Allah Ta'ala je tu. Kerana kekuasaan ini daripada kata-kata nama Allah Al-Mulk, Malik kan. Malik ni nama Allah Ta'ala. Jadi kekuasaan ni mestilah dibagi pada orang-orang yang jujur, amanah, tidak khianat, sesuai dengan nama Allah Ta'ala Al-Malik, Al-Mulk kan. Jadi kita meminjam orang yang berkuasa, maknanya dia meminjam nama Allah Ta'ala.
Bila kau khianat, buat benda tak elok, maka Allah Ta'ala cabut balik kuasaan tu. Cabut semula. Kerana tak sesuai dengan nama Allah Ta'ala yang bersifat al-mulk itu, kuasa. Kemudian watanzi'ul man tasya. Wata'izzu man tasya. Wata'izzu man tasya. Dan boleh dia muliakan siapa dia nak. Watuzil man tasya. Dan dia boleh hinakan siapa dia nak. Dia nak muliakan ke, hinakan boleh. Hari ni Allah Ta'ala muliakan orang ni. 10 tahun akan datang orang hinakan dia pula. Sebab apa? Tak amanah. Khianat kan. Ambil duit rakyat ke, contohlah. Macam tu. Allah Ta'ala boleh muliakan, boleh hinakan. Baik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas sesuatu tu maha berkuasa. Baik. Seterusnya sifat kudrah Allah Ta'ala juga mengikut dengan sifat iradah. Nampak? Sifat kudrah mengikut dengan iradah. Mana kudrah ialah berkuasa, iradah berkehendak. Artinya kehendak Allah Ta'ala itu muafakat dengan sifat kudrah. Dengan mentiadakan dan mengadakan satu. Untuk mudahkan faham, untuk nak faham mudah, dia kata, kita iktibarkan kepada manusia dalam membuat sesuatu. Contohnya, apabila kita nak melakukan sesuatu, maka yang datang pada kita ialah kehendak melakukan sesuatu. Pak. Bila kita nak buat sesuatu, maka akan datang pada kita kehendak. Kehendak melakukan sesuatu. Kalau tak ada kehendak, pun tak menjadi juga. Mesti ada kehendak nak buat benda. Contoh, dia kata, rumah. Mula-mula sekali yang datang kepada orang yang hendak menyediakan rumah, ialah gambaran rumah. Orang yang nak buat rumah, mestilah dia gambar dulu. Kan, gambaran dia. Environment kan, view lah. Macam mana rumah aku nak buat ni. Kan, rumah banglo ke? Kan, banglo berapa bilik? Okey, 10 bilik kan, itu. Bilik air berapa? 5 bilik air. Kolam mandi berapa? Tak? Serambi dia, kan, ruang tamu dia, dapur dia nak pattern macam mana, buat macam mana. Tak? Ruang tamu, kan, tempat mungkin anda nak buat surau sekali lah, musalla kan, musalla. Lepas tu dengan taman dia, dengan store dia, semualah. Jadi mana mesti ada gambaran lah, gambaran buat rumah. Itulah ilmu lah berkenaan dengan perkara tadi. Dan biasa orang nak buat rumah pun dia akan tengoklah nilai harga rumah tu. Kalau buat macam ni, berapa anggaran dia rumah ni. Kalau 10 bilik, berapa anggaran dia. Kalau 5 bilik, 4 bilik, berapa anggaran. Kos dia kan. Nak kena tengok costing berapa. Kan, besi dia sekarang besi pun dah mahal. Besi dia berapa, pasir lagi, kan, batu-bata lagi. Nah, apa tu nak apa ni, piling dia. Semualah tu. Semua benda nak kira lah tu, kos tu. Pasir, simen, tak, kaca, tingkap, pintu. Semualah tu. Anggaran dia berapa gitu. Jadi nak buat rumah mestilah ada gambaran. Kemudian datang kehendak ialah iradah. Dan akhirnya dikumpulkan segala pengalaman dan alatan. Maka tenaga pun dikeluarkan untuk mendirikan rumah. Itu bagi orang buat rumah sendirilah. Kalau orang upah kontraktor ataupun tukang ke, jadi kena bundi dengan tukang lah, dengan kontraktor. Berapa agak dia ambil, kan? Berapa lama siap, buat perjanjian lah. Dia tak boleh bayar terus. Selagi rumah tak siap, jangan bayar habis. Kan kau lagi tukang kan. Lagi tukang, rumah tak siap. Rumah baru siap separuh, lepas tu orang pun dah cabut. Duit dah ambil. Kan? Jadi kalau nak buat rumah pun mestilah bayar sikit. Okay, dia dah siap berapa peratus, kita bayarlah berapa peratus. Okay. Dia dah siap, kemudian dia buat lagi, sama lagi berapa peratus dia siap. Bayarlah tambah lagi. Sampailah habis. Jangan baru 10% dia buat, kita bayar dah habis dah. Dah bayar habis. Konon duit banyak lah. Melagak duit banyak. Tak apa, dia kata. Saya bagi habis. Rumah tak siap. Lala tukang pun cabut lagi. Duit pun semua tak siap. Tuan-tuan. Ni pun satu hal juga. So nak pandai lah uruskan.
Itu kalau orang lantik kontraktor kan, kontraktor atau tukang. Tapi kalau kita buat sendiri, kita pakar buat sendiri, senanglah kita nak urus sendiri duit kita. Macam tu. Baik. Kemudian nak datang kehendak ialah iradah dan akhirnya dikumpulkan segala pengalaman dan alatan, maka tenaga pun dikeluarkan untuk mendirikan rumah. Dan nak buat rumah pun mesti ada apa? Tanah. Tak ada tanah nak buat rumah apa? Nak buat rumah mesti ada tanah kan? Ya, mesti ada tanah. Kena beli tanah. Kalau tak ada tanah macam mana? Kalau rumah taman hanya tu jelah. Baswai lah kalau rumah taman kan. Baswai je tambah. Mata air. Itu pun air pun nasib baik tak kena cas. Kalau kena cas kena bayar. Kalau bayar kan, ni berapa lama duduk kita air ni kan. Baik. Sebenarnya itu adalah bagi manusia. Bagi Allah Ta'ala taklah begitu. Kalau Allah Ta'ala tak begitu. Kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan alat untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang nak diterangkan di sini ialah muafakat antara kudrah dan iradah dalam menjadikan sesuatu. Tetap ada kudrah iradah. Allah Ta'ala nak menguruskan sesuatu, mesti ada kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Macam tu. Mana kudrah ialah berkuasa, menentukan, mengadakan dan mentiadakan. Kemudian iradah pula menentukan, taksis, menentukan. Baik. Kalau Allah Ta'ala mencipta satu tak perlu alat. Malah kita nak buat satu mesti ada alat. Nak buat rumah mesti ada kertas besi. Mesti ada geraji, mesti ada alat untuk mengukur, mesti ada apa lagi? Skop, cangkul. Mesti ada mesin lah. Mesin. Sekarang kan banyak guna mesin. Potong papan pun kena mesin. Semua nak kena mesin. Tak adalah, adalah pakai tangan juga, tapi tak banyak lah. Sebab banyak guna mesin sekarang. Kalau tidak kan lambatlah siap. Kalau hanya setakat gergaji dengan kutu besi je yang ada, paku je memang lambat dah siap. Lambat dah siapnya. Kalau nak cepat kena mesin, semua kena mesin kan. Nak potong pun kena mesin. Baik. Baik, kemudian kalau Allah Ta'ala mencipta satu benda tak perlu pun mesin. Allah Ta'ala cipta manusia pun nampak. Ada perlu mesin ke? Tak perlu pun. Tapi manusia nak cipta robot perlu mesin. Manusia nak buat kapal terbang, mesti ada mesin kan? Mesti ada mesin, mesti ada alat. Tak ada alat, tak boleh nak buat kapal terbang. Dengan komponen-komponen dia, dengan enjin dia, dengan kepak dia, dengan semualah. Perlukan mesin, perlukan alat untuk nak buat sebuah kapal terbang. Allah Ta'ala buat burung, ada perlu mesin ke? Nampak ke mesin Allah Ta'ala buat burung? Tak nampak kan? Nampak pun Allah Ta'ala buat burung. Burung, wah kami hebat lagi terbang atas udara kan. Tengoklah kalau burung elang tu. Punya tinggi dia terbang. Allah Ta'ala buat burung adakah menggunakan mesin? Tak ada. Kita nak buat apa terbang tengoklah. Nak kos sana, kos sini kan. Macam tu. Berapa kali test. Baik. Kemudian nak buat terbang pun mesti ada kepakaran. Engineer kan, engineer buat terbang, buat helikopter, tak ada kepakaran tak boleh nak buat juga. Kereta pun kalau nak buat tak ada kepakaran tu nak buat. Menjahanamkan kereta tu lah. Kita ni menjahanamkan je. Macam tu. Ya, kita menjahanamkan je. Tak. Yang biasa buat engineer lah, kilang kereta lah. Dia orang pun nak buat kereta pun bukan bahan mentah juga, besi. Tak? Kalau tak ada besi, macam mana buat kereta? Dan banyaklah komponen lain lah yang digabungkan sehinggalah jadi sebuah kereta. Tayar dia kan, tayar daripada getah. Semualah. Dan mana asalnya semua bahan mentah. Semua bahan mentah yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Manusia yang mengolah. Olah. Jadilah biji kereta. Bila dah jadi, kita kata, oh itu aku yang buat. Itu aku yang cipta. Baik, kemudian
Maka bila Allah Ta'ala menghendaki, maka terjadi sesuatu. Dan menurut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan kita perlu ingat bahawa sifat kudrah dan iradah Allah Ta'ala itu qadim. Qadim lagi azali. Artinya tidak didahului oleh sesuatu pun. Nampak? Qadim lagi azali. Itu sebabnya kalau kita lihat kepada definisi kudrah iradah ni, satu sifat, kan, sifatun wujudiyatun, qaimatun, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang menentukan sesuatu lah, yuhassisu, kan, menentukan sesuatu, nak mengadakan ke tak nak mengadakan. Jadi baik, perlu diingat di sini bahawa bukan sifat kudrah Allah Azza wa Jal yang memberi bekas, tetapi zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Ini nak kena betulkan lah. Perlu diingat ini bahawa sifat kudrah Allah Ta'ala yang memberi bekas, tetapi zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Ini tak betul lah. Ini kena betul balik. Yang memberi bekas ialah sifat kudrah, bukan zat. Disebut situ zat kan? Zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Itu tak betul lah. Tak betul. Sebab kalau saya tengok kita Arab dia, perlu diingat di sini bahawa sifat kudrah Allah Ta'ala tu sebenarnya yang memberi bekas, bukan zat. Sifat kudrah Allah Ta'ala tu yang memberi bekas. Mana sifat kudrah yang ada Allah Ta'ala itu yang memberi bekas. Sifat kudrah yang duduk pada zat Allah Ta'ala. Nampak? Sifat kudrah yang duduk pada zat Allah Ta'ala itu sifat itu yang berbekas. Bukan zat Allah Ta'ala yang berbekas. Di sini dia kata zat kan. Kena betul lah. Artinya yang menyembuhkan dan yang menyakitkan, yang mematikan, yang menghidupkan adalah kudrah Allah Ta'ala. Kudrah bukan zat. Kudrah Allah Ta'ala. Jika kita bertikad bahawa sifat Allah Ta'ala memberi bekas, maka kita telah tersilap dan tersalah. Dia kata. Setengah ulama menghukumkan kafir, tetapi setengah ulama menghukumkan makruh selagi tidak berpegang dengan kenyataan itu. Ni nak kena betulkan lah. Ayat ni nak kena betulkan. Sebab saya pun ada bincang dengan benda ni dengan Ustaz Muhaddi Jul. Dia pernah ada ceramah tu kan. Dia pun kata yang memberi bekas tu sifat kudrah, bukan zat. Yang memberi bekas tu ialah sifat kudrah yang ada Allah Ta'ala, bukan zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Sifat kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, tu boleh. Sifat kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu yang berbekas, bukan zat Allah Ta'ala yang berbekas. Tapi di sini kata zat Allah Ta'ala yang berbekas. Itu nak kena betulkan lah. Sebab saya ada bincang juga dengan Ustaz Mahathir dulu. Pernah dia bagi ceramah kat sini. Taurah kitab. Baik. Ini adalah kerana sifat tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Sifat tidak berdiri dengan sendirinya. Sifat wajib berdiri dengan zat. Memanglah. Sifat memang tak boleh berdiri dengan sendirinya. Nampak? Sifat memang tak boleh berdiri dengan sendirinya. Tapi sifat semua berdiri pada zat Allah Ta'ala. Itu betul lah. Ini betul lah. Jika kita mengatakan sifat Allah Ta'ala yang berkuasa, artinya kita menyatakan Allah Ta'ala itu hanya sifat semata-mata, bukan zat. Itu kata dia lah. Dan apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu sifat, pasti sifat itu akan mengambil. Ini betul lah. Ini betul lah ayat tu. Dan apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu sifat, pasti sifat itu akan mengambil tempat diri. Betul lah ayat tu. Sebab Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala zat. Cuma yang atas tadi lah, ayat tadi atas tu nak kena betulkan. Itu. Baik. Sebab kita rujuk juga kita lain. Kita Arab tengok juga. Ni ayat ni salah ni. Kena betulkan. Baik. Kemudian. Dan apabila kita menyatakan Allah Ta'ala itu sifat, maka sifat itu akan mengambil tempat berdiri. Ini betul ayat tu. Tak ada masalah. Ayat tu betul. Jika bukan pada zat Allah Ta'ala, wajib pada akal menyatakan zat yang selain daripada zat Allah Ta'ala, maka perkara itu adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Jika bukan pada zat Allah Ta'ala,
wajib pada akal menyatakan zat yang selain daripada zat Allah Ta'ala, maka perkara itu syirik. Bolehlah, tak masalah. Kerana itu para muhakkikin, orang yang tahqiq, melarang kita menyatakan sudah kehendak kudrah Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan sifat kudrah Allah Ta'ala itu yang memberi bekas. Kerana sifat itu tak tahu bersandar ke mana. Jadi kesimpulannya, zat Allah Ta'ala yang bersifat kudrah dan memberi bekas. Jadi kesimpulannya, zat Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, mana kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu memberi bekas. Nanti pun ayat tu nak kena betul lah. Jadi kesimpulannya, kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Di situ disebut zat Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Yang betulnya, jadi kesimpulannya kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Aja tu. Sifat kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu yang memberi bekas. Bukan zat Allah Ta'ala yang beri bekas. Sebagian dia faham lah. Gitu. Betul. Baik. Oleh demikian, dapatlah kita simpulkan bahawa setiap kejadian di dunia ini tidak beri bekas. Itu betul lah. Oleh demikian, dapatlah kita simpulkan bahawa setiap kejadian di dunia ini semua tak beri bekas. Artinya setiap perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas. Oleh itu, bolehlah kita katakan bahawa segala usaha kita itu tidak memberi bekas, belajar tidak memberi bekas, bekerja tak memberi bekas, ataupun taksir, kan? Berjuang dan berjihad tidak memberi bekas, dan sesegalanya tidak memberi bekas dengan kuasanya sendiri. Yang memberi bekas hanyalah Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Ataupun sifat kudrah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Memanglah kita tak, zahiriatnya kita nampaklah macam kita yang buat. Zahiriat nampaklah kita yang minum, kita yang pukul, kita yang pegang, kita yang berlari, nampak? Kita yang pukul, kita yang ketuk paku. Semualah zahiriat nampak begitu, tapi hakikatnya sebaliknya ialah Allah Ta'ala itulah yang melakukannya di balik hijab. Cuma manusia ada usaha dan ikhtiar menentukan. Gitu. Jadi jika begitu, kenapa Allah Ta'ala berusaha dan berikhtiar? Sedangkan apa yang diusahakan, dilakukan itu tidak memberi bekas. Sebenarnya usaha dan ikhtiar itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita belajar, nampak? Di balik hijab, kita nampak tu semua adalah perbuatan Allah. Baik buruk tu semua adalah perbuatan Allah Ta'ala di sebalik hijab. Tapi manusia ada usaha dan ikhtiar. Kenapa pula ada usaha dan ikhtiar? Kerana dia perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita berjuang dan berjihad. Allah yang memerintahkan kita menjaga kesihatan. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kita mengenal sesuatu. Naklah kita berusaha dan berikhtiar. Dan selepas itu berdoa. Berdoa dan juga bertawakal kepada Allah. Tak boleh kita hanya usaha ikhtiar, tak ada doa. Gitu. Itu namanya golongan apa tu? Qadariyah. Dia ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau Qadariyah ni usaha ikhtiar untuk dia je. Dia tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Kalau Jabariyah, serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, tak ada usaha pula. Kita ahli sunnah wal jamaah, duduk tengah-tengah. Tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Pada ada usaha ikhtiar, sampai itu kena ada pergantungan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Itu natijahnya, akhir sekali. Baik, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita menuntut ilmu untuk pandai. Kalau nak pandai, mestilah belajar. Tapi ada juga orang tak belajar boleh pandai. Ada. Dia tak belajar tapi dia boleh pandai. Dapat ilmu lah. Ilmu laduni lah gitu. Allah Ta'ala bagi dia ilmu laduni. Dia tak belajar apa-apa tapi dia pandai. Allah Ta'ala bagi dia ilham. Manusia betul juga. Manusia waktu kecil kan. Mana ada ilmu. Bayi yang kecil tu mana ada ilmu. Tapi bila dia lapar, apa yang dia buat?
menangis ya. Dia menangis dengan tujuan untuk mendapat perhatian. Kan? Dapat perhatian daripada ibu dia. Maka ibu dia bila dengar dia menangis, maka ambillah dia, bagilah susu, tetek kan itu. Tu namanya, tu pun ilmu juga. Ilham macam kata istilah ilham lah. Ilham Allah Ta'ala campakkan dalam bayi tu, dalam baby tu sehingga dia dapat, kalau dia lapar, dia kena buat apa. Mana semula jadi, dia akan menangis. Kan? Sakit perut, dia menangis. Dia berak, terkencing kan, dia menangis. Betul tak? Apa lagi? Lapar, haus, dia menangis. Dengan tujuan untuk menariklah perhatian ibu dia. Binatang, betul juga. Binatang pun betul juga. Dia akan buat sesuatu supaya menarik perhatian ibu dia walaupun binatang tu masih kecil. Dan binatang pun berbeza dengan manusia. Ketika mereka lahir je, dia dah boleh berlari. Binatang kalau lahir dia dah boleh berlari dah. Kalau tak percaya tengok ikan. Ikan paus tu, kalau dia melahirkan anak dia dalam air, keluar je terus berenang. Keluar je daripada perut ibu dia, terus dia berenang. Dia follow ibu dia. Nampak? Kita tak ada dah. Tak sama dengan binatang. Kita lambat. Kita pelan-pelan kan. Besar sikit. Lepas tu sampailah boleh kata menyarap, berguling-guling. Kan? Menyarap, berguling. Lepas tu bertatih jalan. Kan? Jatuh bangun jalan sampailah boleh berlari. Nampaklah. Perlahan lah kan. Makan masa lah. Ada orang lahir, baby lahir tu boleh berlari, kata tak? Terperanjat, mak binan terperanjat, nurse nanti. Keluar ya keluar, terus boleh berlari. Tak ada. Berbeza ialah binatang kan. Manusia. Tapi ada juga binatang makan masa juga, ada juga. Dia makan masa macam burung kan. Burung tu kalau dia pada telur kan. Telur tu menetas. Dia makan masa juga dia nak besar. Kalau burung, mak dia kena selalulah bagi makan. Ulang-alik terbang, cari serangga kan. Bagi makan pada anaknya. Sampailah anak tu boleh besar. Makan masa lah burung. Tapi kalau ikan keluar macam tu, dia dah boleh berenang dah. Itulah kelebihan Allah Ta'ala buat. Baik. Seterusnya, jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ilmu untuk pandai. Allah Ta'ala perintahkan bekerja keras jika inginkan kekayaan. Nampak? Nak kaya, kenalah usaha lebih. Allah Ta'ala perintahkan berkahwin jika mahukan anak. Nak anak kena kahwin. Tapi dah kahwin boleh tentu dapat anak. Nak anak kena kahwin. Dah kahwin belum tentu dapat anak. Nampak? Belum tentu dapat. Jangan kata kahwinnya, wah confirm dapat anak. Ada orang kahwin tak dapat anak kan? Itu. Ada juga orang kahwin dapat anak. Orang tak kahwin dapat anak. Ada juga orang tak kahwin dapat anak. Anak luar nikah lah. Anak luar nikah. Ataupun mungkin anak angkat. Dapat. Kan? Baik. Semua itu perlu kita laksanakan kerana Allah Ta'ala telah merintahkan demikian. Tetapi mengapa Allah Ta'ala menyuruh manusia melakukan sesuatu usaha dan ikhtiar? Sedangkan usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Jawapannya adalah kerana Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu itu dengan bersebab. Nampak? Kerana Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu itu mesti bersebab. Tak ada sebab, tak berlaku. Nak dapat anak, mesti kahwin. Nak sembuh, kenalah ubat. Nampak? Mesti semua bersebab. Kemalangan jalan raya, meninggal. Muda lagi dah meninggal kan? Mati dia dah. Kemalangan tu hanya sebab.
penyebab kepada kematian. Tapi hakikatnya ajal dah sampailah. Ajal dah sampai. Kalau ajal dah sampai, kau tak kira kau muda ke, kau tua ke, kan? Ada orang kadang orang dah umur 90 tahun, 100 tahun masih lagi okey lagi, steady kan. Baik, kemudian contohnya untuk menjadi pandai, hendaklah belajar daripada tadika, jah 1 sampai jah 6. Kemudian jah apa lagi? Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ambillah diploma, ambil ijazah pula, master macam. So nak pandai kan? Kena belajarlah. Untuk dapat anak kena kahwin. Untuk mencapai kekayaan rajin usaha. Dan begitulah seluruhnya, bagi tiap satu itu ada sebab, musabab. Firman Allah Taala Al-Quran, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi dan kami berikan jalan, mana sebablah kepadanya untuk mencapai sesuatu. Nampak? Boleh? Okey, sampai situlah kuliah kita malam ni, pengajian kita. Mudah-mudahan dengan sedikitnya pengajian, insya-Allah pada malam ni dapat sikit sebanyaklah menambahkan ilmu kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tak? Soalan ada? Tak ada? Okey, tak ada. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kaki dah nama. Dah masuk kan?